Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Rizwan bin Zazli. Nombor metrik saya 19DMC17F1018. Saya merupakan pelajar dari Jabatan Reka Bentuk Komunikasi dan Visual. Saya juga merupakan pelajar latihan industri sesi Disember 2019. Pertama sekali, saya ingin bersyukur kehadirat ilahi kerana dengan ini saya dapat menamatkan latihan industri sesi Disember 2019 dengan jayanya. Latihan industri ini bermula daripada 9 Disember 2019 dan tamat pada 31 Mac 2020. Perkara ini terjadi akibat krisis COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia. Jadi saya akan bercerita atau berkongsi sedikit sebanyak tentang latihan industri yang saya jalani di syarikat percetakan Indrapura Sdn Bhd. Syarikat ini merupakan syarikat yang terbesar di sekitar Pantai Timur. Syarikat percetakan ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang percetakan. Syarikat ini juga mempunyai peralatan yang lengkap bermula dari pra-cetak, cetak dan jilid atau dikenali sebagai pre-press, press dan post-press. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1969. Jadi sedikit sebanyak saya akan cerita dan berkongsi tentang skop kerja yang saya lakukan sepanjang latihan industri berlangsung. Jadi saya ditugaskan oleh pengurus syarikat ini untuk belajar dan menjalankan mesin GTO Heidelberg GTO 46. Jadi mesin ni adalah mesin one color. Mesin one color, dan mesin ini adalah sebuah mesin yang lama, di mana mesin ini kurang dari segi keselamatan. Di keselamatan mesin ini kurang, so risiko untuk berlaku kemalangan tu sangat tinggi. Jadi pengurus menasihatkan agar berhati-hati ketika menjalankan mesin tersebut. Jadi antara produk-produk yang dihasilkan sepanjang saya menjalankan mesin ini seperti selik ubat untuk HTAA, dan letterhead untuk Yayasan Pahang, sijil untuk YP Plantation dan banyak lagi. Jadi sepanjang saya menjalankan mesin Heidelberg GTO 46 ni, saya mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Jadi di mana sepanjang saya berada di Politeknik, saya hanya dapat belajar teori saja. Dan ketika saya menjalani latihan industri ini, saya lebih faham tentang teori yang diajarkan oleh semua pensyarah. Di mana ketika saya menjalankan mesin, saya tahu di mana saya tahu setiap komponen dalam mesin itu dan fungsinya sendiri. Jadi antara bahan-bahan yang diguna pakai ketika saya menjalankan mesin tersebut adalah, yang pertama, blanket wash. Blanket wash ni dia macam minyak. So blanket wash ni je yang boleh melunturkan dakwat. Kerana dakwat printing ni dia minyak kan, dia minyak. Jadi blanket wash ni digunakan untuk melunturkan, untuk mencuci ink dakwat ni daripada mesin. Jadi blanket wash ni digunakan untuk mencuci plate, mencuci blanket daripada segala kotoran dan minyak dakwat printing. Blanket wash ni digunakan untuk mencuci tangan juga selepas habis kerja percetakan. Jadi blanket wash ni digunakan untuk cuci tangan, untuk mencuci dakwat. Dan
Saya juga menggunakan sabun juga untuk cuci tangan. Jadi bahan kedua adalah plate cleaner. Jadi plate cleaner ni, fungsi plate cleaner ni adalah untuk mencuci plate sebelum mencetak apa-apa job. Jadi plate cleaner ni untuk membuang hikis daripada kawasan plate, dari kawasan permukaan plate. Jadi biasanya plate cleaner ni saya guna sebelum menjalankan mesin. Contohnya saya memasang plate. Selepas saya memasang plate, saya akan cuci plate cleaner. Saya akan cuci plate tu dengan menggunakan span yang dilatakan plate cleaner kat atasnya. So saya cuci plate itu. So bahan seterusnya adalah Arabic gum. Arabic gum ni digunakan selepas habis job pencetakan. Fungsi Arabic gum ni untuk melindungi plate, untuk mengekalkan kualiti plate tu. Sebab selalunya job di syarikat tersebut kontrak dia lama. So bila kontrak lama, plate tu akan dipakai semula. Sekiranya customer nak produk tersebut, so kita akan pakai plate yang lama je. Kita tak akan buat plate yang baru, sebab plate yang lama dah ada. So kita akan pakai plate yang lama juga. Bila kita pakai plate yang lama, syarikat akan jimat. So harga untuk customer pun akan jadi murah sedikit, kerana plate kita gunakan plate yang lama. So bahan seterusnya adalah air sabun. So air sabun ni so biasanya sebelum jalankan mesin pagi-pagi tu, saya akan tadah air di dalam sebuah baldi. Lepas tu saya akan letakkan sabun basuh baju. So akan letak dalam baldi tu. So sabun ni akan digunakan sepanjang bersihkan mesin lah. Okay, itu adalah sikit sebanyak tentang bahan yang digunakan untuk mesin Heidelberg GTO 46. Jadi banyak ilmu dan pengalaman baru yang saya perolehi sepanjang saya menjalankan mesin ini. Antaranya adalah saya boleh memasang plate. Saya boleh memasang plate dengan kemas. Saya boleh memasang dan menanggalkan plate daripada plate silinder, di mana ketika saya di politeknik, saya tidak mempunyai peluang. Saya tidak punya peluang untuk belajar masuk dan mengeluarkan plate. Jadi di sinilah peluang saya di syarikat tersebut, peluang saya untuk belajar sekala tentang mesin offset. Jadi seterusnya, antara peralatan yang digunakan untuk mesin Heidelberg GTO 46 ni adalah, yang pertama adalah wrench. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa. Wrench ni fungsi dia adalah untuk mengetat dan melonggarkan plate clamp. So ketika pasang plate tu, jadi wrench ni adalah fungsi dia untuk mengetat dan melonggarkan plate. Fungsi wrench. Jadi peralatan yang kedua adalah numbering. Okay, numbering ni fungsi dia adalah untuk mencetak produk yang mempunyai nombor siri, seperti slip ubat, resit, buku resit dan sebagainya. Jadi numbering ni dia besar ni je.
Dia kecil je dia punya alat tu. Dia besi. So numbering ni dia akan dipasang pada satu batang besi yang berada dalam mesin Heidelberg GT446 tu. So besi tu berdekatan dengan impression cylinder. So numbering ni dia ada dia punya pasangan dia, iaitu saya tak ingat apa nama dia, cam arm rasanya nama dia, cam arm. So kesimpulannya adalah saya sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk menjalani latihan industri. So terima kasih kepada pihak UPLI kerana memberi kami semua peluang untuk menjalani latihan industri, di mana kami didedahkan sedikit sebanyak situasi kerjaan sebenar. So dengan latihan industri juga kami dapat mengasah lagi kami punya kemahiran, di mana di Politeknik kami hanya belajar tentang teori saja. So ketika latihan industri ni kami banyak arah kepada praktikal, itu kemahiran. So latihan industri juga dapat mengasah dalam kemahiran soft skill, di mana ketika berkomunikasi dengan pelanggan tentang produk yang ingin dicetak. So dengan ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri. So dapat meningkatkan ukhuwah antara pekerja, tidak kira jawatan pengurus, jawatan yang tinggi atau jawatan bawah, semua sama saja. So kita tidak boleh sombong. Lagi-lagi kami pelajar praktikal yang datang ke tempat orang. So memulakan banyak pertanyaan, kerana sekiranya kita tidak pandai, kita jangan sombong, jangan malu tanya. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.